Macam kampung saya tu, kan, separuh JSB, separuh Bekar Arkam. Yang tak ikut dah lah. Jadi bila diorang jumpa tu, dia akan ada ideologi, pandangan-pandangan Maksudnya akan membuatkan diorang ni boleh bersatu balik. Bayangkan dia berapa kali dah kena haram, tapi diorang masih boleh buat. Kali lagi saya terasa memang satu kesalahan lah. Dan saya tidak akan pegang lagi lah seperti mana pegang saya yang lama tu tadi. Diorang macam ibarat macam apa kerajaan kumpulkan diorang ni. Okeylah, awak minta ampun lah, bertaubat lah. Belakang dia buat balik. To us, we don't regard it as a true fact because he is in a state of duress. So whatever confession he made doesn't give us anything. So we will still stick to our stand and belief as what we have learned from him. Saya ni bekas Arkam. Saya lahir daripada Arkam. Lepas tu saya sampai Arkam Haram lah. 14 tahun 94 Arkam Haram. yang bertiga. Ya betul. Lepas tu saya bila Arkam Haram tu kerajaan bantulah masuk sekolah asrama. Lepas tu saya meneruskanlah pengajian saya sampai habis dan saya sekarang dah bekerja lah. Cuma lepas Arkam Haram tak berapa lama, saya ingat waktu tu saya dah awal start kerja lah. Awal start kerja, ustaz saya dia datang tau. Tempat kampung saya duduk tu bekas kampung Arkam. Oh, Dan sampai sekarang pun kebanyakan yang duduk situ semua bekas-bekas Arkam dan termasuklah dengan JSB yang sekarang ni. orang lama lah. Ya memang orang lama semua situ. Jadi dia adalah ajak nak join. Waktu tu Ikhwan baru Okey. panggil lah anak-anak murid ni. Tapi saya dah memang ban terus lah. Sebab bila dalam Arkam, kita tak ada pelajaran ataupun kita tak ada pengetahuan tentang ceramah ustaz-ustaz lain. Bagaimana kesesatan tu berlaku. Apa lagi, macam mana kita nak, yalah, ilmu-ilmu yang Arkam ajar tu semuanya bagi saya lah waktu tu bagus. Asasnya tu bagus. Cuma percaya yang Abu Ya tu pemuda wanita Tamim. Tu tengok bulan nampak muka dia. Even waktu Arkam Haram tu pun saya masa pergi sekolah, sekolah kerajaan ni pakai serban. Awal-awal Waktu tu diharamkan tu. ya betul. Punya taksub lah time tu. Orang kata, kita rasa kita betul je waktu tu. Jadi nak katakan yang taksub tu, dia memang kalau kita tak keluar, tak buka minda ataupun kita tak dengar pencerahan ustaz-ustaz lain, dan kita takkan tahu yang kita tu sebenarnya taksub. Jadi saya nampak kalau kerajaan betul-betul nak hapuskan JSP ni, saya susah sebenarnya ustaz. Sebab apa susah? Pada pandangan saya, selagi diorang ni boleh berjumpa macam kampung saya tu, kan, separuh JSB, separuh Bekar Arkam. Yang tak ikut dah lah. Jadi bila diorang berjumpa tu, dia akan ada ideologi, pandangan-pandangan. Yang tu yang bahaya tu. Maksudnya akan membuatkan diorang ni boleh bersatu balik. Maksudnya kalau kita kuarantinkan dengan maksud kita pisahkan dia daripada kumpulan dia, mungkin kita akan berjaya. Kalau diorang berpisah, mungkin diorang berjaya. Tapi kalau diorang bersatu, susah kan. Selagi mana dia orang duduk sekali. Jadi Yes, kalau kita betul. berusaha untuk menggagalkan segala usaha-usaha mereka, khususnya dalam bab ekonomi, sebab ekonomi menyebabkan mereka bersatu, betul tak? Ya, satu sebab ekonomi. Sebab bila dia Arkam Haram, dululah kan, lepas waktu JSB ni saya tak pastilah. Tapi yang saya nampak lepas Arkam Haram, dia orang dah tak ada duit time tu. Kan, kebanyakannya orang yang pegang-pegang ekonomi ni, dia akan bergerak sendiri dulu. Tapi dalam masa yang sama, dia orang akan berhubung juga. Sebab dia orang macam tak ada kawan lain, tak ada saudara mara lain. Nak bercakap, nak bersembang, apa-apa isu lah. Jadi dia bila jumpa antara dia orang, mulalah dia orang lah kita duduk jemaah balik, satu balik. Macam tu lah. Lagi-lagi bila waktu tu aku Arkam Haram tu, saya tak pasti macam mana dia orang boleh ni. Tapi memang ada ustaz saya datang kampung tu. Dia ajak saya. Dan dia adalah salah seorang yang dia kena tangkap lah. Saya tengok story. Kenapa dia ajak tapi- tuan tak ikut? Sebab saya dah bekerja tau. Dan saya rasa bila saya dah masuk sekolah kerajaan ni, dan saya pun banyak dengar ustaz-ustaz dengan ceramah. Lepas tu saya boleh bandingkan lah kenapa dulu saya terlalu taksub. Sampai sekarang saya memang tak ada taksub. Kalau pilihan raya pun saya boleh tukar-tukar je undi. Memang tak ada lah. Kalau rasa kerajaan ni bagus, saya sokong. Kalau rasa pembangkang bagus, saya sokong. Setuju. Jadi dengan saya kita suka duduk dalam masyarakat,
lepas tu kita dapat hidup dalam masyarakat tu, boleh menyebabkan kita keluar daripada jemaah. Betul tak? Ya betul. Malah saya sekarang masih ada lagi kawan-kawan yang bekas-bekas kam yang join GSB. Kita ada WhatsApp group. Tapi saya banyak diam lah dalam group tu kan. Kalau ada kematian, dia minta sumbangan, saya bagi je lah. Jadi Tapi kalau macam ada kawan-kawan susah, perlukan bantuan, saya bagi. Maksudnya saya kita anggap itu sebagai kawan. Saya tak anggap itu sebagai ni lah. Sebagai apa, nak hidupkan Arkam ke, Rufaqah ke, GSB ke, tak adalah kan. Maksudnya kita sekarang ni antara usaha yang sedang dijalankan dengan apa yang tuan maklum, iaitu kita tak boleh kumpulkan mereka di satu tempat. Bahkan kalau kita buat program pemulihan akidah ke, kita buat program-program seumpama ni, tapi kumpulkan mereka pun sebenarnya bukan tindakan yang bijak. Betul tak? Betul Ustaz. Kalau Ustaz tengok, dia ni dah kena haram berapa kali dah. Bayangkan dia berapa kali dah kena haram. Tapi dia masih boleh buat. Dia macam ibarat macam kalau apa kajian kumpulkan dia orang ni. Okeylah, awak minta ampun lah, bertaubat lah. Belakang dia buat balik. Saya nampak macam tu. Dia anggap macam apa yang kajian buat ni tak betul. Dia anggap dia orang ni betul. Jadi itulah, saya ingat sekarang ni proses pemulihan dia orang buat tu, dia orang masih lagi kumpulkan. Saya tak nampak ada kebijakan dekat situ sebab ini adalah metod yang lama. Dia sepatutnya mereka ni pun dikuarantinkan juga. Bukan sekadar dikuarantin, kita kena berikan mereka ni identiti baru, keadaan tempat yang baru, dan kita kena berikan sokongan kepada mereka. Dia tak boleh biarkan mereka keluar macam tu saja, kemudian mereka susah. Jadi bila mereka susah tu, sekali lagi ada panggilan jemaah, dia orang patah balik. Ya betul, saya tak nafikan lah benda tu. Cuma kaedah yang macam bila diorang berkumpul tu, seolah-olah macam tak boleh menyelesaikan masalah, saya nampak. Saya setuju. Jangan kena fikir cara lain lah. Cara lain, setakat tangkap pemimpin, lepas tu berapa lama Gajah boleh simpan pemimpin orang? Betul. Undang-undang kita tak boleh tahan berapa lama pun. Sosma ni pun paling lama pun 28 hari. Paling lama. Jadi tak ada, saya tak nampak penyelesaian tu lagi lah. Percayalah cakap saya Ustaz, lepas ni ada mungkin nama lain lah. Bukan JSB lah. Jadi itulah. Saya pun nampak benda yang sama. Cuma kita berharap perkara ini sampai kepada pihak yang menggubal modul, yang sedang menjalankan modul, mereka kena fikirkan perkara ini. Iaitu ahli-ahli JSB, dia sebenarnya tak boleh duduk sekali. Kalau dia orang duduk sekali akan jadi masalah. Macam orang yang buat masalah, dia orang buat jenayah contohnya, buat jenayah yang berkaitan tentang dadah, lalu dikumpulkan dengan orang-orang yang ada jenayah dadah juga, lain kali balik jadi lagi advance daripada sebelum tu. Dadah ni, saya rasa dadah sama Ustaz dengan JSB ni. Yalah, saya bagi satu contoh sajalah. Yelah, saya faham Ustaz apa yang Ustaz sampaikan. Cuma ialah bila undang-undang kita, saya rasa pasal ajaran sesat, saya ingat ajaran sesat yang lain macam kalau sekali kajian terus senyap terus lah, ataupun dia ada bunyi pun sikit-sikit je. Ini dia masih bunyi makin besar kan. So jadi masalah tau. Saya nampak macam itulah kalau kajian, tak tahu nak cakap lah. Mungkin macam waktu saya dulu, kami dihantar ke sekolah selama penuh tau. Mula-mula tu disekalikan, lepas tu dipecah-pecahkan lah. Dia pecah-pecahkan, saya ke tempat lain, kawan-kawan pergi tempat lain. Waktu yang mula-mula tu memang kita orang bergerak antara kita orang je. Kita tak campur dengan orang lain. Kita anggap dia orang ni macam ajaran ni tak betul lah, orang kata. Sebab waktu tu masih peringkat awal kan. Tapi Alhamdulillah saya dapat berjaya keluar lah daripada grup-grup tak terikut lah dengan selepas akar haram dah tak diikut lah. Tapi bila balik kampung, rumah mak saya tu, jiran-jiran, kita jumpa. Sebab perkampungan tadi. Yes, kena tegur Ustaz kan. Takkan kita tak tegur. Kita orang Islam, kita kena tegur walaupun kita tahu dia sesat kan. Dia bukan kafir. Betul. Jadi tak tahulah, tapi adalah macam ni. Arwah ayah saya pun pernah juga datang jumpa kan, ajak join. Mak arwah saya dia ada kerjaya, dia ada duit kan. So dia orang target orang ada duit je. Oh ya. Kenapa dia orang target kepada orang-orang yang berduit ni? Sebab dia nak macam kita ada sumbangan lah dekat jemaah tu. Sebab arwah ayah pernah cakap dengan saya, ada grup bekas Arkam datang jumpa dia kan, suruh join. Tapi arwah ayah tak nak lah waktu tu. Dalam family ada lagi yang masih berpegang dengan GISB? GISB tak ada lah Ustaz. Semenjak Arkam haram tu, family saya tak adalah
join Rofaqah ke buat aurat Muhammadiyah, apa selawat, ni semua tak ada dah tak ada, memang tak ada. Arwah ayah lepas Arkam Haram, dia pergi sambung belajar, sambil tu dia kerja dan dia jadi penceramah bebas lah. Cuma dia tak adalah ceramah pasal Arkam, dia ceramah pasal agama lah. Ini sebagai Tapi perkongsian memang- saja. Unsur-unsur apabila orang meninggalkan Al-Arqam ataupun seumpama dengannya, adakah mereka masih ada lagi amalan-amalan ke yang mereka tak ataupun lambat nak tinggalkan, sukar untuk tinggalkan? Macam saya sendiri, awal-awal dulu memang macam susah lah nak tinggal. Terutama bacaan-bacaan lepas solat, macam Liham Satun, Ilah-Ilas kan. Lepas tu Allahumma tasalam tu, tu memang doa. Ya, aurat Muhammadiyah tu lah. Lepas solat yang biasa kat masjid tu, memang saya tak baru hafal sekarang. Dulu memang Allahumma tasalam je lah. Lama Susah prosesnya. Lama. Saya 7 tahun lah. Mak ayah saya dah hantar asrama dah. Jadi macam mana nak lupakan benda-benda tu memang susah. Yalah, proses. Menarik. Itulah saya harap Teruskan. usaha Ustaz ni berjaya lah Ustaz. Ustaz InsyaAllah. Tim, kerajaan berjaya lah. Perkara ni sebenarnya kita kena tahu dan kena bagi maklum kepada semua orang. Dia tak akan mengambil masa 1-2 hari. Dia proses yang panjang dan akan makan masa sekurang-kurangnya 2 atau 3 tahun. Macam kes liwat contoh. Dia bukanlah pensabitan semalam kena liwat, hari ni dah confirm dia dijatuhkan hukuman. Bukan macam tu. Dia proses, dia akan ambil masa yang panjang. Kes sebelum ni, PU Azman, isu yang ambang seksual tu, ambil masa sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi kita tahu bahawa proses ni agak panjang dan pihak masyarakat perlu berikan sokongan kepada pihak kerajaan apabila proses ini telah berjalan. Dia macam ni Ustaz, saya nampak kan, kalau macam kes liwat tu melibatkan asrama, kalau mangsa tu sendiri tak tampil, macam diorang ni, kebanyakan diorang tak ada social media Ustaz. Diorang tak tahu pun apa isu yang berlaku tau. Kebanyakannya kalau budak-budak saya nampak kat kampung mak saya ni sekarang ni, dia duduk kat rumah sampai berpuluh orang. Bini 3 Betul. kan. Terpaksa balik rumah anak kan. Jadi dia tak ada handphone, yang ada handphone pun mak dia je. Anak-anak ni tak tahu apa pun, dia anggap dia macam balik kampung je. Pula itu hari banjir, lah kesian pula saya. Macam mana nak tolong ni cakap kan. Saya cakap dengan mak saya, pandai-pandai umi lah pergi settle. Itulah. Sebab saya tak duduk sekali kat kampung tu, saya duduk asing kan. Tapi bila rumah mak saya banjir, saya balik lah kan. Yang rumah dia orang pun banjir juga. Tapi bila tengok ramai, saya kesian lah kan. Tengok budak-budak. Tapi dia orang ni macam, kita pun tak tahu apa yang berlaku kat dia orang. Nak tanya pun takut kan. Kan kata kita menyibuk pula. Tu yang susah tu. Betul. Ustaz macam ni, berkenaan dengan saya terpanggil jugalah yang saudara kita tadi sebut untuk pemulihan dia orang yang gang GISB ni kan. Macam saya pernah dengar satu kuliah Dr. Mazhar dulu, macam berkaitan dengan Syiah juga, ini melibatkan pemikiran tau. Ya. Pemikiran ni tak boleh dengan orang kata treatment luaran, tak boleh, dia nak kena dilawan dengan pemikiran juga. Jadi saya berpendapat lah, kalau nak lawan dengan pemikiran yang macam ni, nak kena ada asatizah yang betul-betul tegas dan betul-betul mahir lah dalam bidang macam ini. Kalau syarat kita kata yang sifat Allah begitu, sifat Allah begini, orang ni kadang-kadang macam saudara cakap tadi, dia orang ni bukan belajar agama pun, agama dia belajar pun mengagung-agungkan Abuya aje. Itulah agama yang dia mesti buat. Jadi bagi pandangan saya itulah, kena ada satu ataupun sekumpulan asatizah yang betul-betul kuat, yang lebih kepada psikologi juga, untuk macam brainwash semula kepala-kepala orang yang dah ditaksubkan ni. Saya fikir gitulah. Macam kalau macam dari segi ustaz pula, macam bagi penerangan secara umum, okey? Orang yang macam dah diambil oleh kerajaan, budak-budak yang dah diambil oleh kerajaan tu, ataupun orang yang dah kena tangkap yang agak berumur ke belasan tahun ke, saya rasa dia orang masih berpeluang. Cuma itulah, siapa yang agak ada talent untuk brainwash dia ni, maksudnya buka kepala otak dia, menunjukkan apa yang benar, apa yang salah, apa ketaksuban yang merosakkan, apa ketaksuban yang dibenarkan. Okey. Maksudnya benda tu kena ada comparison lah, baru dia orang boleh, insyaAllah lah. Yelah, kita pun target, mungkin dalam 1000 orang datang, mungkin dalam 500-600 yang faham, yang lain mungkin tak faham juga. Itu biasa lah kan Ustaz kan. Benda begitu memang kita takkan dapat habis lah. Macam contoh kalau katakan Syiah, kita berdebat dengan ketua dia mungkin takkan datang kepada Sunni, mungkin orang bawah lah
yang boleh terfikir, boleh berfikir 2 kali. Maksudnya lepas tu tunjukkan pula kesan-kesan daripada ketaksuban orang yang sudah yang lepas-lepas yang dah mati ke apa semua kan, ataupun yang hidup merana ke. Saya rasa benda tu ada kesan-kesan sanubari itulah. Saya terfikir satu benda dulu, saya teringat satu benda dulu. Ustaz ingat tak peristiwa Bukit Jenalik dulu? Kan teknik polis tu hebat tau. Bagi saya memang hebat lah. Sampai Maulah. lagu Peramli pun dibawa. Betul tak? Maksud jiwa kita ni, manusia ni, sekerahkan jiwa kita pun kadang kita ada satu benda yang boleh menyentuh supaya kita berpatah balik. Jadi saya rasa macam kita semua tahu, pihak polis kita ni antara orang yang hebat juga. Antara badan yang hebat lah kat dunia ni kan. Dia ada skill yang kita kan tak terfikir. Yang Jadi sebab berdasarkan apa yang ini maksud teori, tetapi secara praktikalnya pihak kerajaan telah melantik satu orang yang sangat bagus dalam bidang ini, iaitu Ustaz Ahmad Fawaz Fadil Noor, yang dia ini merupakan anak Fadil Noor lah, kita kenal lah anak Fadil Noor. Betul. Dan dia dia diamanahkan untuk mewujudkan satu modul khusus untuk pemulihan mereka-mereka yang diselamatkan. Dan antara yang dia lakukan, perkara yang utama yang dia lakukan adalah isu modul deradikalisasi. Yang mana dia bukan bentuk ceramah saja, bukan bentuk motivasi, tetapi dia lebih kepada rawatan-rawatan yang bersifat spesifik. Yang ini diberitahu kepada kita secara umum, cuma kita tak tahu daripada sudut teknikal. Saya yakin mereka sedang mencuba sedaya upaya untuk merawat penyakit daripada kumpulan ini. Sebab macam mana kawan kita sebut sebelum ni, mereka ni bukan kategori orang yang sakit, dia tahu dia sakit, dia pergi ke hospital, lalu dia dapatkan rawatan kerana dia sakit tadi. Dia bukan macam tu. Dia adalah seorang yang dia tak rasa yang dia sakit, tetapi dipaksa untuk pergi ke hospital, sama ada paksa daripada keluarga, paksa daripada masyarakat, paksa daripada negara, ataupun apa jenis paksaan walaupun tidak bersifat fizikal secara nampak, tetapi dia dipaksa atas tuntutan tertentu, lalu dia pergi ke hospital berkenaan yang mana dia ingin pun nak dapatkan rawatan itu. Dan akhirnya doktor terpaksa merawat dia pada satu jenis penyakit yang dia tidak ada willing untuk sembuh. Ini ada satu cabaran besar. Betul. Oh, maksudnya kerajaan dah lantik Dr. Fawaz tu lah. Saya pun tak tahu sebenarnya. Ustaz Fawaz Fadil Noor. Saya pernah ikuti kuliah Dr. Fawaz ni lah. Memang saya nampak kalau itulah orangnya, saya yakin lah dengan dia punya ilmu, dengan dia punya talent tu, saya yakin insyaAllah boleh insyaAllah lah, mungkin kalau tak 100% mungkin dalam 80% ke 70% kan. Lagi satu, kita yakin dia ada tayar. Ada orang yang dia mungkin boleh diubah dengan ceramah, motivasi, ataupun beberapa teknik. Tetapi ada kumpulan yang hanya boleh diubah dengan tragedi. Maksudnya, mereka hanya boleh diubah dengan mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, mereka disebat, mereka dijatuhkan hukuman oleh pihak mahkamah. Ada kumpulan seperti ini. Dia ni tak sekadar untuk bertaubat. Ini yang disebutkan oleh Zaibidi Muhammad ketika dia tulis tentang isu Arqam. Dia kata, taksub tidak ada ubat. Hanya tragedi boleh mengajar dan mengubah orang taksub. Ini pada saya, ini adalah satu kategori yang patut kita tahu juga. Jangan kita duk sebut mereka ni hanya sekadar sesat sahaja. No, ada sebahagian mereka, kesesatan mereka sangat pekat. Ada kesesatan mereka itu tidak terlalu pekat. Ada yang sangat-sangat pekat. Mengikut kategori lah Ustaz ya? Ya, kategori. Dan pihak kerajaan kena fikirkan bila buat modul tu jangan satu modul. Dia perlu ada ujian penilaian. Kategori. Maksudnya dia kena kategorikan dulu. Buat pembahagian dulu. Kalau tidak, jenuh. Kita sebut begini sebab kita belum nampak modul berkenaan. Jadi kita tak nampak modul tu kat depan mata kita. Jadi kita sebut begini. Kalau kita nampak, mesti kita ada cadangan yang mungkin lebih baik lah. Yalah, kita semua boleh sebut secara umum kan. Yalah, saya terfikir juga kadang-kadang macam mungkin asatizah kita yang berkebolehan ni kadang-kadang kena jemput ataupun kena paksa duduk semeja dengan ketua-ketua yang hebat, bagi dia orang hebat lah, berdebat secara live. Mungkin itu pun salah satu cara untuk menunjukkan ke mana kesilapan dia orang juga tu. Saya rasa lah begitu. Benda macam ni ialah macam biasa kita jumpa jugalah. Tak semua dapat. Tapi ada setengah golongan boleh berfikir 2 kali. Itu juga bagi saya satu kesempatan yang baik lah. Sementara kerajaan dah buat benda macam ini kan. Dan itu juga teknik itu pernah dilakukan ketika
zaman Asy'ari Muhammad sebelum difatwakan sesat. Dan walaupun sebelum difatwakan sesat tu, dia ada banyak perbincangan dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan waktu tu. Jadi banyak perbincangan berkenaan, dan dalam perbincangan tu memang ada kesan kepada orang yang hadir. Bila diorang tengok macam mana Asy'ari ni tak boleh nak menjawab, akhirnya mereka ada keraguan terhadap jemaah. Sehinggalah teknik yang seterusnya apabila Asy'ari sendiri mengisytiharkan taubat secara siaran langsung di TV. Jadi bila dia siarkan taubat dia, sebahagian daripada pengikut sudah berfikir, oh, jika hanya sekadar isu tangkapan sebegini, dia telah menarik diri daripada perjuangan yang dia canang-canangkan, bagaimana pula untuk perjuangan yang lebih besar yang dia pernah sebutkan sebelum ini. Nak pergi lawan Dajjal lah, nak bersama dengan Imam Mahdi lah, itu kan lebih besar daripada polis, daripada ISA pada waktu tu. Tapi dengan hanya ISA saja, dia telah menarik diri dan ke belakang. Itu juga satu teknik yang menarik yang telah digunakan sebelum ni. Betul. Cuma itulah, macam Ustaz sebut tadi, ketaksuban tu memang jarang kita jumpa ubat dia lah. Melainkan Allah bagi hidayah dan mungkin dengan open debat yang mungkin boleh siarkan kepada pengikut-pengikut sekali ke. Cuma itulah, kalau saya berpandangan, kalau betul-betul nak buat open debate tu, memang kalau Ustaz Fawaz tu memang terbaik lah bagi saya lah, antara yang terbaik lah kan. Cuma saya saya terlupa tadi. Kita pun dapat tengok macam orang umum, orang awam macam kita, dulu kita pun sangka dia ni dah berubah, Arkam dah berubah kan, dah berapa kali ubah nama. Hari tu Caprice ada buat dia panggil Nasir tu dengan budak yang adik dia kena liwat tu kan. Dekat situ kita pun Nasir tergagap nak jawab. Kita orang awam nampak, alah kau ni kencing lah, lebih bercakap lah. Bila Caprice tanya, adakah tuan rasa Abuya tu sesat, dia tak nak jawab. Nampak tak? Maksud benda macam tu, walaupun Caprice bagi kita orang biasa lah, dia cuma berterus terang lah kan. Itu hanya soalan daripada Caprice. Apa kata kalau soalan daripada ustaz-ustaz ataupun asatidzah yang betul power, saya rasa mungkin dia terkencing kat situ. Maksudnya benda tu, ya, kita bagi orang awam ni, kita rasa benda tu boleh bermanfaat lah untuk orang awam macam kita juga yang mana yang ada simpati-simpati tak kena tempat ni. Mungkin kita boleh fikir juga kan, simpati pada bisnes palsu ni kan. Mungkin kita boleh tarik handbrake lah, insya-Allah. Betul, setuju. Itu saja malam ni Ustaz. Okey, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey, baik. Sahabat-sahabat, insya-Allah kerja-kerja untuk membanteras GISB sentiasa dilakukan dan kita nak ia dihapuskan dengan sesungguhnya. Ada orang masih lagi menyebutkan bahawa, oi, biarlah ni cerita Abuya ni dah lama ni, siapa hang ungkit. Sahabat-sahabat, Fatwa Pengharaman Al-Arqam, pegangan-pegangan daripada Asy'ari Muhammad, dia telah difatwakan dan diwartakan sesat dan dia berkekalan sehingga ke hari ini. Apa yang berlaku di dalam Rufaqa, apa yang berlaku di dalam DISB, sebenarnya asasnya adalah di dalam Al-Arqam yang dibawa oleh Asy'ari Muhammad. Kalau anda hari ini mengetahui tentang GISB, anda mengetahui tentang pimpinan-pimpinan mereka daripada kalangan anak-anak Asy'ari Muhammad. Di belakang nama disebutkan At-Tamimi. Kerana apa disebut At-Tamimi? Pegangan mereka mengatakan bahawa Abuya Asy'ari Muhammad itu tidak mati. Dia tidak mati, dia cuma gaib. Itu pegangan mereka yang telah diftuakan sebagai sesat. Kalau kita sebagai orang Islam tidak mahu untuk menghormati fatwa, kalau hang kata fatwa negeri Perlis ni fatwa Wahabi, tak apalah, tak pilah, mungkin hang ni sentimen kuat. Tapi macam mana pula dengan fatwa negeri Pahang? Macam mana pula dengan fatwa daripada negeri Sabah? Macam mana pula fatwa daripada negeri Selangor? Macam mana pula fatwa daripada negeri Pulau Pinang? Bagaimana pula fatwa ataupun kenyataan fatwa daripada negeri Melaka? Kenapa kita nak sisihkan isu ini hanya sekadar kita nak bela satu orang yang dia pun belum tentu betul ataupun salah, tetapi keputusan fatwa telah keluar. Di mana kita berada di dalam isu agama dengan sebenar-benarnya. Adakah anda nak mengatakan bahawa 6 negeri yang secara rasmi telah mengeluarkan fatwa khusus pengharaman GISBH ini, mereka ini tidak teliti, mereka ini tidak amanah, mereka ini masih mendengar cerita-cerita bohong. Mereka telah bersepakat pada perkara yang sama,
padahal mereka adalah negeri-negeri yang berbeza. Sirah mereka pun tidak sebiji, tetapi maksud mereka sama. Baca, tolong baca. Jadilah orang yang membaca, wahai sahabat-sahabatku yang masih lagi membela JSB. Awak kena tahu, baca ni, Tuan Negeri Selangor. Saya tahu ramai daripada kalangan anda orang Selangor. Baca fatwa Negeri Selangor. Negeri Selangor ni larang kita sokong JSB. Sokong JSB dalam apa juga cara, secara langsung ataupun tidak langsung. Diharamkan, dilarang dan diharamkan. Hati-hati.